Okey, seterusnya 1.2 kita akan belajar tentang keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi. Ada 6 perkara yang kita akan belajar. Yang pertama, menjelaskan peralatan pelindungan diri dan fungsi. Ini peralatan-peralatan yang ada dalam makmal biologi. Okey, pertama, ini adalah pancuran kecemasan. Ini ada dalam makmal kimia. Contohnya dalam sepatutnya ada dalam semua makmal. Inilah semua yang ada dalam makmal. Tapi yang ada di sekolah kita dalam makmal kimia, kamu boleh tengok kalau tak salah cikgu lah. Okey, untuk apa pancuran ni? Untuk membasuh bahagian-bahagian badan yang terkena bahan kimia atau bahan-bahan yang berbahaya lah. Okey, jika kamu terkena bahan kimia, kamu akan terus mandi dekat sini. Okey, yang kedua, stesen pencuci mata. Ni kalau bahagian mata kamu kena bahan bahaya, cuci mata di stesen ni. Yang ketiga, kebuk wasap. Okey, kebuk wasap ni adalah tempat kita menjalankan eksperimen yang melibatkan penghasilan gas-gas yang berbahaya. Jadi gas tu tak akan keluar lah. Dia akan ada dalam kebuk wasap. Okey, kabinet aliran lamina. Okey, menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja yang bersih di dalam kabinet aliran lamina. Maksudnya dalam kabinet ni udara dia bersihlah, tak masuk udara yang tercemar. Okey, kabinet keselamatan biologi. Ni untuk ruang kerja yang tertutup dan mengkaji bahan yang telah dicemari oleh patogen. Kalau kita mengkaji virus dan sebagainya, kita buat dalam ni supaya virus tu tak merebak ke tempat lain lah. Okey. Peralatan pelindungan diri pertama ini dipanggil goggle. Okey, goggle atau goggle kamu panggil untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia. Yang kedua, ini topeng muka lah, mask. Okey, melindungi daripada asap, wap dan habuk semasa menjalani eksperimen. Yang ketiga, sarung tangan makmal untuk mengendalikan sampel biologi. Seterusnya, pencuci tangan untuk membasmi kuman pada tangan. Ini pencuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya lah. Kemudian ini lab coat ataupun baju makmal. Dipakai untuk melindungi badan daripada terkena percikan bahan kimia. Dan satu lagi kasut. Kamu mestilah memakai kasut semasa dalam makmal biologi. Okey. Itu adalah peralatan pelindungan diri dan apa fungsinya. Okey. Apa bahan-bahan yang boleh dibuang dalam sinki? Iaitu bahan kimia yang nilai pH dia 5 hingga 9 sahaja. Okay, pH yang bawah daripada 6.5 adalah asid dan atas pada 7 adalah alkali. Jadi 5 hingga 9 ni tak terlalu bahayalah, boleh dibuang dalam sinki. Dan cecair dan larutan yang mempunyai kepekatan rendah yang tidak terlalu pekat dan tidak bahaya boleh buang dalam sinki. Dan apa yang tak boleh buang dalam sinki? Pelarut organik seperti aseton, alkohol dan benzina tak boleh buang dalam sinki. Bahan yang pH dia kurang daripada 5 atau lebih pada 9, iaitu asid yang kuat dan alkali yang kuat. Bahan kimia, asid tak boleh buang dalam sinki, grease dan minyak tak boleh buang dalam sinki. Sisa pepejar pun tak boleh, nanti akan sinki akan tersumbat. Logam berat merkuri memang tak bolehlah, akan mencemarkan air dan berbahaya kepada kita. Bahan yang meruap, yang mudah menghasilkan meruap ni daripada cair, dia mudah menjadi gas. Okey. Bahan toksik, sisa organik seperti bangkai, najis dan sebagainya tak boleh buang dalam sinki. Bahan yang reaktif, mudah bertindak balas reaktif, dan bahan radioaktif.
Okey. Bahan-bahan ni berbahayalah kalau kita buang dalam tangki. Okey, macam mana nak mengurus bahan sisa biologi? Kalau kita buat eksperimen dan ada sisa, macam mana kita nak urus sisa tersebut? Okey, dia ada beberapa kategori di sini, A, B, C, D. A, bahan-bahan yang tajam seperti jarum, picagari, kaca dan sebagainya. Kita perlu masukkan dalam bekas yang disediakan. Bekas ini tak perlu disterilkan lah sebab dia bukannya disebabkan kuman, tapi dia bahaya disebabkan tajam. Okey. Kategori B yang tidak tajam tetapi berpejar seperti sarung tangan, kertas tisu dan benda-benda lain lah. Mesti dibungkus dalam beg plastik biobahaya, tahan autoclave, disteril, kena steril dulu di dalam autoclave untuk menyah kontaminasi, untuk membuang kuman-kuman lah, dan barulah masukkan ke dalam tong biobahaya. Okey. Beg plastik tidak boleh dibuang dalam tong sampah yang biasa. Dia ada tong dia. Okey, kategori C, bangkai haiwan nak buang kat mana? Dibungkus dengan rapi menggunakan bahan penyerap, kertas tisu, kertas surat khabar dan sebagainya. Kemudian masukkan dalam beg plastik biobahaya dan kita sejuk beku dulu baru buang. Okey. Kategori D, cecair. Okey, cecair medium-medium seperti darah dan lain-lain lah. Cecair biologi mestilah dinyah kontaminasi supaya dia tak menyebabkan kuman tu merebak. Macam mana nak nyah kontaminasi? Secara autoclave. Okey, kemudian barulah kita buang dan lupuskan. Okey. Perlu dilupuskan dengan segeralah supaya dia tak menyebabkan kuman tu merebak. Okey, kemalangan dalam makmal. Okey, kemalangan boleh berlaku disebabkan kecuaian. Macam mana? Apa yang kita nak buat kalau ada kemalangan berlaku? Kalau ada bahan kimia tumpah, kita maklumkan kepada guru dan kita sekatlah kawasan tu menjadi kawasan larangan. Okey, dan kita sekat bahan kimia tu supaya dia tak meleleh ke, dia tak merebak ke tempat lain. Kita kaut guna alat yang sesuai dan buang dengan selamat. Okey, kalau merkuri. Merkuri adalah bahan yang bahaya, logam yang bahaya. Okey, kita perlu maklumkan kepada guru dan jadikan kawasan larangan. Tabur serbuk sulfur. Serbuk sulfur ni serbuk macam belerang berwarna kuning untuk menutup tumpahan merkuri, dan kita perlu hubungi pihak bomba. Kita tak boleh ambil sebab merkuri kalau kena tangan boleh menyebabkan kanser dan masalah-masalah lain. Okey. Amalan-amalan dalam makmal biologi. Apa amalan yang perlu dilakukan dalam makmal biologi? Pertama, etika pakaian. Kena pakai pakaian yang sesuai dalam makmal lah. Okey, yang kedua, peraturan dan keselamatan makmal. Kena bekerja dalam kumpulan, tak boleh seorang-seorang dalam makmal. Basuh tangan selepas menjalankan eksperimen. Jangan masuk barang yang tak berkaitan. Mesti bersihkan tempat bila dah siap eksperimen. Buang sisa ikut prosedur, tak boleh makan dan minum sewaktu eksperimen. Okey. Kena pasti simbol keselamatan tu lah, yang mana mudah meruap, menghakis dan sebagainya. Okay, jika berlaku kebakaran, hentikan kerja serta-merta. Kalau disebabkan elektrik, tutup switch elektrik, cabut plug. Keluar daripada makmal, ikut laluan kecemasan, telefon bomba. Jangan tolak-menolak. Jangan patah balik ambil barang yang tertinggal dan berkumpul di tempat yang selamat. Okey. Bahan macam mana nak mengendalikan barangan kaca dan bahan kimia? Jika kamu menggunakan alat-alat di makmal yang kaca, kamu perlu berhati-hati apabila memanaskan sesuatu menggunakan alat kaca. Contoh, memanaskan tabung
uji, tak boleh. Ya, untuk dipanaskan kita guna tabung didih. Itu perbezaan tabung didih dan tabung uji. Okey, laporkan kerosakan. Kalau barang kaca tu pecah, kena laporkan dengan guru. Jauhkan diri daripada bahan kimia yang terbakar, tak boleh duduk terlalu dekat dan jangan menyentuh atau menghidu bahan kimia, asap dan sebagainya. Okey. Kalau mengendalikan benda hidup, tikus, katak dan sebagainya, guna sarung tangan. Kalau yang dah dibedah, kalau tak bahaya, kamu perlu tanam atau bekukan. Cuci tangan dengan antiseptik supaya tak ada kuman-kuman yang merebak. Dan bersihkan tempat eksperimen. Okey, macam mana bantuan keselamatan? Kalau ada kemalangan, maklum dengan guru, hubungi talian kecemasan, pindahkan mangsa dari tempat kejadian, beri rawatan kecemasan. Jadikan tempat tu kawasan larangan lah, larang orang lain untuk mendekati kawasan tersebut. Okey, amalan sikap saintifik dan nilai murni. Jika kamu ni kelas sains, jadi kamu kena ada sikap saintifik. Apa tu sikap saintifik? Kamu kena minat dan ada sifat ingin tahulah. Bukannya cikgu saja mengajar di depan, kamu tak ada sikap ingin tahu tentang alam sekitar kamu. Kamu mesti jujur dan tepat. Contohnya dalam buat eksperimen tak boleh menipu, kena jujur dengan data-data yang kamu dapat. Rajin dan tabah, maksudnya bila buat eksperimen kalau tak jadi, kamu kena rajin untuk buat sekali lagi, 2 kali, 3 kali. Okey, bertanggungjawab. Mesti bertanggungjawab semasa menjalankan eksperimen dan semasa dalam makmal. Bertanggungjawab terhadap rakan kamu dan bahan-bahan yang kamu guna. Okey, menghargai sumbangan sains dan teknologi. Okey, itu saja.